Ini cikgu macam cikgu mengajar macam jadi DJ radio. DJ radio cakap seorang-seorang, tak nampak orang. Sambil-sambil bagi respon lah. Bau best sikit cikgu nak ngajar. Apa tu? Ada. Ada apa-apa terus tanya. Jangan tunggu cikgu tanya. Kalau awak ada masalah, ada kekeliruan, terus tanya. Cikgu kena tengok kamera tapi tak boleh tengok kamera. Okey, lukisan pengorakan kaedah selari. Okey, lukisan pengorakan kaedah selari. Cerah sikit buka lampu. Okey, apa yang akan kita belajar kat sini? Yang pertama, menerangkan proses pembinaan lukisan. Okey, kemudian menghasilkan lukisan pengorakan menggunakan kaedah selari bagi bongkah prisma tegak, silinder tegak, prisma tegak terpotong lurus, terpotong melengkung, silinder terpotong lurus, silinder terpotong melengkung, gabungan prisma dan silinder terpotong lurus, dan gabungan prisma dan silinder terpotong melengkung. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok, dia bagi contoh. Okey, contoh bentangan prisma. Okey, contoh bentangan prisma kat situ ini biasalah kalau kata kotak kasut kita buka, kita bayangkan kata ujung dia tak ada, begitulah bentuk dia. Kan, kalau awak tengok sini, okey, ni ada garisan apa kita panggil ni? Yang mana cikgu? Sekejap. Okey ni garisan ni. Mana dia? Color merah. Okey, ini garisan apa kita panggil ni? Garisan elemen. 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 Okey, garisan elemen. Garisan elemen. Betul ke tu garisan elemen? Kita tengok balik. Tak tahulah cikgu, mungkin. Tak apa, kita belajar. Okey, garisan elemen. Okey, betul lah tu, garisan elemen. Nampak okey? Tapi garisan elemen ini hanya ada pada silinder kalau awak tengok sini. Yang bawah ni garisan elemen sebenarnya. Okey. Yang bawah ni garisan elemen. Ni garisan elemen. Tak apa-apa cikgu bulatkan. Tapi yang atas ni, yang bahagian atas ini adalah garisan lipatan. Kita boleh katakan elemen juga. Tapi akhirnya dia akan jadi garisan lipatan. Apa beza garisan elemen dengan garisan lipatan? Garisan elemen kita lukis tak terang. Maknanya dia adalah garisan binaan. Okey, garisan elemen ni adalah garisan binaan. Boleh baca tak boleh baca tu. Garisan binaan. Okey. Tapi kalau garisan lipatan adalah garisan objek. Okey. Boleh beza dua ni. Jangan confuse, jangan salah lukis. Kena tahu. Okey, ini kena faham. Okey, next. Menghasilkan lukisan pengorakan kaedah selari. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, prisma tegak. Kaedah melukis lukisan pengorakan bagi prisma tegak. Okey, awak tengok pada soalan. Okey, ini soalan dia. Okey, ini soalan dia. Okey, ini soalan dia. Dia akan bagi itu sahaja. Okey, dia bagi itu saja, pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okey.
Gambar 3 dimensi ni ada, diberi. Okey, diberi. Bagus. Okey, diberi. Tetapi ada tetapi dia. Kadang-kadang gambar rajah 3 dimensi ni menyebabkan awak lagi confused. Jadi kena hati-hati. Okay, kena hati-hati. Awak boleh rujuk dan kalau kata Cikgu. hello. Hello, hello, hello. Halo, halo. Dari lukisan 3D. Ada dua Cikgu Syahir. Halo, ada orang tak ada orang ni? Ada orang. Cikgu cakap sorang-sorang lah tadi tu, awak tak dengar Cikgu tutup mic. Itulah, cikgu tak pasal cikgu tutup mic. Elok lah, cakap sorang-sorang. Okey, cikgu restart komputer jap. Hang. Okey, buku teks ada kan? Buku teks digital. Boleh rujuk muka surat 53 tadi ni. Tak ada pun. Tak, depan awak ada tak? Cikgu tak boleh share lagi ni, baru tengah restart komputer. Okey, Kejap. okey. Sekejap. Saya buka. Kalau awak ada lah, ada 2 device. Kalau satu device, lagi keganggu pula. Ada 2 device boleh tengok lah. Jadi kalau ni kita tunggu sekejap lah bagi dia ni balik. Sekejap je ni. Sekejap je.
Tiga orang je lah, yang lain tak masuk pun. Oh, bunyi. Okay. Dah buka. Okay, sekejap Alright. Okay, dapat Okay, nampak. Okay, cikgu boleh tengok sekali dah. Buka dua-dua sekali. Okay. Macam mana tadi? Soalan dia. Ini soalan ada pandangan atas, ada pandangan hadapan. Okay. Jadi di sini semalam cikgu cakap claim kan. Okay, kita tengok langkah-langkah dia. Sebelum langkah-langkah tu ini claim. Awak nampak ini claim. Ini claim. Okay, bila sebelum awak melukis, awak kena kenal pasti di mana KK ni berada. K/K prime, K tanda. Okay, yang mana K prime dan K tanda inilah yang kita perlu tahu sebab kita nak mula di situ dan berakhir di situ. Okay, awak tengok kat sini nampak ini dia guna mula dia. K. Habis pun K. Okay, di situ kita bermula, di situ dan di situ juga kita berakhir. Okay. Jadi kita tengok balik satu-satu langkah dia. Okay. Pada cikgu untuk soalan macam ni tak terlalu susah kalau awak tengok senang je kan. Garis, petak, selari, bahagi, siap garis lipatan dia kan. Ni nampak senang sikit. Bukan nampak senang, memang senang betul lah. Dan periksa tak akan tanya soalan macam ni. Soalan macam ni dalam peperiksaan SPM tak wujud, dalam latihan ada. Okay. Ya. Dah sikit. Tinggi sangat nak tengok kamera pun. Ya. Ni kena buat macam pandangan lah. Kita nak lukis suatu benda ataupun suatu bongkah. Okey, bongkah tahu kan? Satu bongkah, contohnya macam ni, bekas ni. Okey, sini pun boleh tengok macam bekas ni. Okey, bekas empat segi ni. Okey, kita anggap ujung ni kosong. Okey, belakang ni pun kosong, bawah dia kosong, atas pun dia kosong, mana ada lubang berongga sampai ke dalam. Kita boleh tengok tembus lah maksudnya. Jadi kita nak buka benda ni. Kita nak buka dia di patan ini. Okey, macam mana akan jadi? Macam ni lah untuk dia. Okey, jadi step dia macam mana? Step dia pertama sekali pada pandangan atas kita labelkan. Okey, yang ini memang cikgu nak kata wajib tu
Memang kenalah sebenarnya. Kena labelkan. Kalau awak tak labelkan, possibility untuk buat salah memang sangat tinggi. Okey, memang kena labelkan. Okey, yang pertama mesti labelkan. Okey, labelkan A, B. Okey. First kali K dah ada tadi. Okey, dia dah bagi K. Okey. Dia bagi K 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bergantung kepada bilangan sisi. Okey. Bilangan label. Bilangan label ni tak terhad. Sama ada awak nak guna huruf ataupun nombor. Ataupun awak gabungan huruf pengguna, nombor pengguna. Okey. Macam mana tu? Huruf guna, nombor pengguna. Okey. Kalau macam soalan macam ni, okey, dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi termasuk K. Jadi kita akan labelkan sebagai K 1, 2, 3, 4, 5. Okey. By the time, kalau kata soalan ini dia adalah terpenggal. Bila terpenggal, ada satu lagi tempat yang kita memerlukan ianya di label. Jadi kita boleh label menggunakan huruf untuk membezakan benda ni. Tapi kalau awak nak label daripada awal dengan nombor pun tak ada masalah. Jadi ikut kreativiti awak, ikut kefahaman awak. Okay? Ikut kefahaman awak yang mana yang awak rasa memudahkan awak. Jangan mengelirukan awak. Okay. Jadi itu yang pertama. Mengikut arah jam. Ini yang paling penting. Mengikut arah jam. Jangan buat lawan jam. Sebab apa? Sebab kalau kita buat lawan jam, dia jadi bentangan luar, bukan bentangan dalam. Kalau awak tengok dia akan jadi bentangan luar. Bentangan sebelah luar. Jadi bila bentangan sebelah luar adalah salah. Bentangan luar salah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan claim. Labelkan. Tapi biasanya diberi K ni. K ni diberi. Cuma 1, 2, 3, 4, 5 tu tak ada. 1, 2, 3, 4, 5 tu awak kena label sendiri. K akan diberi. Okey. Tetapkan kedudukan claim di sebelah kiri pengorakan. Apa maksud dia ni? Sebelah kiri pengorakan. Maksud dia berada di ujung sini, sebelah kiri. Nampak sini? Dia bermula di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Dia mesti bermula dari sebelah kiri. Okey, boleh setakat ni? Boleh Boleh. Kemudian unjukkan garisan bentangan prisma dari pandangan hadapan. Garisan bentangan yang mana? Garisan yang straight ni, daripada sini. Okey, daripada sini. Kejap. Kita bikin lebar. Okey, daripada sini awak garis je sampai sana. Itu adalah garisan bentangan. Garisan rujukan awak. Jadi macam soalan ini, soalan apa nama kita panggil? Soalan garisan selari ni. Garisan bentangan dia yang hijau yang cikgu lukis ni, awak tak lukis pun sebenarnya tak ada masalah. Okey, kita boleh wakilkan garisan bentangan adalah garisan yang bawah ni. Okey, yang bawah ni ataupun yang atas ni. Okey, dia tak ada masalah. Dia asal ada garisan lurus daripada pandangan hadapan ke sini. Ke tempat pengorakan kita, ke tempat bentangan kita. Okey. Kemudian pada garisan bentangan pindahkan jarak K1. Okey. Okey, K11. K tanda 1. Tak kisahlah K tanda ke K ke. Daripada ni ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5,
dan 5 ke K tanda. Itu sebenarnya tadi salah ni, K saja ni, bukan K tanda ni. K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan 5 ke K 1. Okey. Yang diperolehi dari pandangan atas. Okey, kita ambil dari pandangan atas ni. Okey, kita ambil kat sini. Okey, kita ambil kat sini. Okey, kat pandangan atas ni kita ambil kat sini. Dia punya jarak dia ni. Okey. Punya jarak kat situ kita ambil. Nak ambil macam mana jarak dia? Macam mana nak ambil jarak dia? Siapa nak cakap? Nak bagi tahu? Jangka lukis. Okey, guna jangka lukis. Okey, first kali jangka lukis kena betul-betul diketatkan. Sebab jangka lukis kita lama-lama kita kangkang buka, dia akan jadi longgar. Ketatkan dulu. Nanti kita ukur lain, kita tanda lain. Bahaya tu. Make sure benda tu betul-betul ketat, tak bergerak. Bila kita ukur tak bergerak. Jadi apa awak buat? Awak ambil jangka lukis. Okay, awak ambil jangka lukis daripada K tanda ni ke 1. Awak pindah ke sini. 1 K ke K1. Lepas tu daripada 1 ke 2 awak tanda sini 1 ke 2. 2 ke 3 tanda sini. Okey. Kalau dia kata pentagon sekata. Contohlah kan. Pentagon sekata bertemu dengan bercantum dengan silinder. Okey, apa yang kita boleh buat? Okey. Awak tak perlu ukur setiap ini kan. Kalau biasa dia cantum biasanya separuh je. Okey, ataupun macam ni kan. Cikgu tarik sini. Okey. Separuh ni hexagon, separuh ni silinder. Okey. Jadi bila dia kata hexagon sekata, awak hanya perlu ukur sekali je. Maksudnya daripada 2 ke 3. 3 ke 4 awak dah tak perlu ukur. Awak just letak, tarik. Ataupun kalau macam ni pun samalah ni. Macam ni kan. Kalau kita tengok, kita dah tahu dia sekata. Maknanya sama panjang. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke K. K ke 1 ni sama panjang. Jadi awak tak perlulah ukur 2-3 kali. Ataupun semuanya 6 kali. Bazir masa. Kan? Tapi dalam pensel ni tak adalah sampai 6. Biasa 3 je. Ataupun 2 je. Jadi awak dah boleh tanda terus kat sini. Okay, awak dah boleh terus tanda kat sini. Tik sampai ujung. Lepas tu dah boleh lukis. Dapatlah macam ni. Kemudian garisan lipatan mestilah digelapkan kerana ia adalah garisan objek. Jadi siaplah awak punya lukisan pengorakan prisma tegak. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ini soalan berapa markah? Ini 15. Ini soalan. Kalau soalan macam ni ya. Bukan. Soalan pengorakan. 15 markah. Okey, tapi bukan macam ni lah. Okey, sekejap cerita. Ada contoh. Macam ni. Ataupun macam ni. Ni biasa-biasa. Sekejap soalan. Macam ni boleh jadi. Ini 15 markah. Nampak Nampak kan? Ini 15 markah. Okey. Ini contoh jari yang 15 markah lah. Saya ingat cikgu tak pusing je. Macam ni. Macam ni 15 markah. Tapi ini dia tak ada cantuman. Biasanya dia cantum. Ini piramid dengan kon. Ada cantum. Macam dia tak susah sebenarnya. Dia cantum je. Konsepnya sama. Kaedahnya sama.
Okey, dia akan cantum. Biasanya dia akan cantum. Okey. Sorry ya, pening sikit, cikgu laju je naik atas balik semula. Okey, dia akan cantum macam ni. Okey, gabungan prisma dan silinder terpotong melengkung. Okey, ini cantiklah dia potong melengkung macam ni. Ada kadang-kadang dia potong, dia buat bentuk lagi ke potongan dia tu. Okey, potongan dia tu dia buat melengkung-lengkung lagi, buat macam-macam. Sekejap cikgu cari kalau ada soalan. Ya, cikgu tengok ada tak contoh soalan dia. Soalan untuk SPM. Bukan nak menakutkan awak tapi nak tengok dia punya bentuk dia macam mana. Dan awak nilai sendiri adakah ianya orang panggil apa? Agak susah ataupun tak berapa nak susah. Okey. Oops. Tak apalah. Alright, tunggu kejap. Baru nak cari siapa awak. Okey, setakat ni ada soalan untuk ni. Okey, kita pergi silinder satu lagi. 2 cukup hari ni. Okey, silinder pun sama juga. Cuma silinder bezanya kat mana? Bezanya dekat sini. Okey. First, kalau awak tengok dia bulat betul. Dia bulat, bila dia bulat. Okey, alamak. Awak nampak apa ni? Awak nampak yang lain. Apa kejap. Skrin cikgu dah keluar benda lain. Sama. Silinder. Okey, jangan cikgu tunjuk rayakan 2 pandangan ortografi bagi. Okey, jangan. Cikgu tunjuk kat awak. Nak pusing dia. Rotate counterclockwise. Okey, cikgu share dengan awak kejap kita tukar. Okey, nampak Alamak cikgu, susahnya. Okey, ini soalan trial tahun ni. Nampak tak? Nampak. Okey, ini soalan trial. Tak susah sebenarnya. Okey, K dia dah bagi, nampak K. Dia dah bagi di sini. Okey, ini adalah piramid kalau awak tengok. Piramid. Tapi awak tengok pemotongan dia. Sini dia potong sikit. Sini dia potong sikit. Dia ada bahagian yang dia potong. Kalau awak tengok sini lah kan. Sini dia potong. Tak boleh guna pen dia. Sini dia potong. Tak ada. Okey, bahagian ni dia potong. Bahagian ni dia potong. Bahagian ni dia potong. Sini potong melengkung. Okey. Ini contoh dia. Markah dia 15. Masa standard lah kalau 15 ni antara 20 ke 30 minit. Okey, 20 ke 30 minit. Ya, ini contoh. Sekejap cikgu bagi awak tengok. Contoh soalan SPM yang tahun ni punya. Okey, ini soalan terakhir, soalan nombor 5. Okey, ini soalan perpaipan. Okey, disebabkan tahun lepas kerja khusus adalah elektrik. Jadi periksa masuk perpaipan. Okey, apa ini paling senang sebenarnya. Okey, ini paling senang, maka 15. Okey, daripada sini, daripada sini awak kena lukis ke sini. Daripada 3 dimensi awak jadikan 2 dimensi. Ini paling senang. Okey. Nanti bila belajar awak rasa senang ni cikgu. Cuma biasanya kesalahan kat sini adalah kecuaian. Okey. Ini apa? Isometri. Okey, isometri. Ini biasa setakat ni memang keluarlah tangent ni. Okey. Ini ini yang awak
Awak tak ambil berat sebenarnya. Okey, dia 10 markah. Bila 10 markah dia ada dua benda awak kena buat kat sini. Yang pertama, awak kena lukis semula rajah 14 dengan kedudukan titik A dan B seperti ditunjukkan. Lukis semula macam mana? Guna kaedah geometri. Pindahkan titik. Yang mana hari tu beberapa orang tak mahir. Ini kena mahirkan. Okey. Lepas tu kena apa? Kecilkan rajah tersebut mengikut nisbah 3 nisbah 4. Ini antara soalan yang dilema juga keluar. Okey. Yang lain-lain tu tak ada apalah. Itu bahagian ni semua kena baca lah. Okey, ini percubaan Pulau Pinang. Hak Cipta JPN Penang. Okey. Habis yang ini. Ya. SPM bila? JKT? 22 hari bulan. 22 minggu depan. Ada lagi 2 minggu dah. Ada lagi beberapa hari, seminggu lebih lagi. Okey, sambung semula yang ni. Okey. Jadi untuk silinder tegak, kita masuk silinder tegak satu, lepas tu dah. Okay, kita stop kelas lah. Okey, untuk silinder tegak, soalan ini. Okey, soalan ini soalan dia. Okey, ini soalan dia. Pusing jauhnya. Okey, ini soalan dia. Garis-garis merah ni tak ada. Okey, garis-garis merah ni tak ada. Garis-garis merah ni yang awak kena lukis. Faham Faham Yang garis merah ni semua awak kena lukis. Jadi macam mana kita nak lukis? Kita nak bahagikan benda ni. Biar kita bahagikan dengan sekata. Mana awak guna apa? Kalau awak tengok ada tulis kat sini. Step yang pertama, pada pandangan atas, bahagikan bulatan kepada 12 bahagian yang sama. Okey, nak bagi kepada 12 bahagian macam mana? Guna jangka lukis dan juga T-square awak. Jangka lukis yang mana? Yang 30, 60. Boleh? 30 dan juga 60. Guna T-square awak dan juga set square awak. Jangan main apa? Main garis je. Boleh tak main garis? Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Syarifah boleh jawab? Oh, Syarifah. Minta maaf lah, ada bunyi bising. Jiran belakang rumah tengah renovate. Syarifah. Oh, Syarifah. Oh, abang besar kita. Selamat datang abang besar. Syarifah. Oh, Cik Pah. Syarifah. Okey, boleh tak kalau kita nak bahagi bulatan ini ikut suka? Boleh ke tak boleh? Tak kot. Sebab nanti Tak jadi kot. tak sama. Dia jadi? Tak sama. Jadi tak sama. Belinda, agak-agak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Navin, nak makan belum? Dah. Dah? Kenyang lah. Apa pasal lambat? Tengah makan Ya. Kau ni banyak hari tak masuk ni. Semalam kenapa? Ada masalah line ke apa? Masuk sekejap je. Navin? Tak ada. Kau jangan kau. Belajar sendiri. Soalan dah ambil kan? Soalan perspektif. Kau dah ambil lah. Cikgu tak cek pula siapa ambil, siapa tak ambil. Ada awak ambil lah. Okay. Untuk bahagikan kepada 12 ini, kalau kita tak nak bagi, kalau kita nak bahagi ikut suka hati, boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Boleh. Cuma dia akan melambatkan kerja.
Apa maksud cikgu? Okey, sekarang awak tengok kalau kat sini dia bahagikan kepada 12 bahagian. Okey, bila kita guna jangka lukis kan? Bila kita guna jangka lukis, kalau awak tengok sini, okey, jarak antara K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ni adalah sama, betul? Kan? Bila kita bahagi sudutnya sama, jaraknya sama. Jadi maksudnya awak just ukur daripada K ke 1, awak pindahkan ke sini K ke 1, dah awak boleh lukis terus 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dapat K balik. Cepat kan? Okey, cepat kan? Tapi kalau awak ikut suka awak mentarik je bulat tu macam mana kan, ikut suka awak kena ukur satu-satu kat sini. K ke 1 pindah sini. Ukur balik 1 ke 2 pindah sini. Kedua ke 3 pindah sini. 3 ke 4 pindah sini. Sama kan? Ambil masa yang lama. Itu beza dia. Boleh, tak ada masalah, tak salah. Okay, benda tu tak salah. Tapi merugikan masa. Kita kejar masa, kita nak cepat. Kan, kalau soalan macam ni senang, tak ada masalah. Sekejap je awak buat. Kan? Sekejap je. Ini kalau betul-betul soalan macam ni, bubar 5 minit siap. Okay, 5 minit siap. Okay. Jadi awak boleh baca tepi ni, cikgu tak ulang balik, benda yang sama je. Apa yang cikgu cerita tadi sama je. Okay, ada soalan setakat ni. Semua boleh? Apa tu? Okay, semua boleh Boleh faham? Boleh. Cikgu tanya, cikgu jawab. Macam jadi macam apa? Macam DJ radio. Ada soalan ni Mata? Tak ada cikgu. 1.5. Tak ada cikgu. Kita ambil 2 suku kan? Okay, ada lagi 20 minit. Boleh sambung lagi tak? Sebab yang 2 tadi senang je. Sambung lagi Okay, sambung lagi satu lah, last. Okay, last. Okay. Latihan, nanti awak boleh cuba, jap. Sebelum kita masuk ni, cikgu cakap dulu latihan senang sikit. Awak buat yang, sorry laju sikit. Nak buat yang mencabar ke tak mencabar? Senang. Buat yang mencabar terus lah. Buat yang mencabar terus lah ni, C ni. Ya. Macam mana nak ukur dia? Ukur ni lah. Ni tinggi dia sampai bucu ni 3 cm. Ini 3, ini naik 3, ini 3, ini tinggi dia 245, lebar dia 245. Okey. Okey, awak cuba C nanti. Dah lukis, tunjuk ke cikgu. Ni macam susah. Tak susah lah, senang lah. Kejap lagi cikgu ajar. Ini cikgu bagi soalan dulu. Tengok soalan, sekejap lagi cikgu ajar. Okey, tadi kita belajar yang tak terpenggal kan? Okey, ni kita tengok yang terpenggal. Mana dia? Bukan. Okey, ini. Sama je cara dia. Okey, sama je macam soalan tadi. Soalan tadi pentagon, ini hexagon. Okey, kaedah yang pertama. Yang pertama claim. Tadi ada claim tak? Tadi ada claim tak? Kita balik. Okey, dia bagi claim. Okey, KK diberi. Takut dia tak beri lah. Kalau tak beri, cikgu nak tentukan. Okey, diberi KK. Jadi kalau kat sini KK-nya berada di sini. Okey, ini KK dia. Di sini dia berada. Okey. Okay, nampak? Okay. Kemudian apa yang kita buat? Yang keduanya kita labelkan. Labelkan 1. Okey, labelkan 1, labelkan 2, labelkan 3, 4 dan juga 5. Boleh Nabil? Dengan Muhammad? Boleh. Muhammad, boleh faham? Cepat tak ikut daripada awal ni. Oh Muhammad.
Ada tak ada ni? Okey. Okey, step yang pertama. Ni cikgu tunjuk step terus Pertama, kita dah tahu claim kat sini. Okey. Labelkan mengikut arah jam. Jangan buat lawan jam, arah jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang kedua. Okey, kemudian kat bawah awak labelkan juga. Okey, K tanda. Ini 1 dan juga 5. Ini 2 dan juga 4. Ini 3. Mana ini 2, 4. Kat bawah ni 2, 4. Salah. Betul lah. Ini 1 dengan 5 kat bawah ni. Garisan ni ini garisan ni. Okay, menunjukkan ini garisan 3, ini garisan 2, 4, ini garisan 1, 5. Ini garisan K tanda. Okay. Kemudian, buat apa? Kita buat garisan bentangan. Ini garisan bentangan awak ni. Daripada sini, buat tarik sampai sini. Lebih tak apa, tak ada masalah. Agak-agak dulu. Sebab kita tak tahu sampai mana. Okay, panjang tu kita tak tahu sampai mana. Jadi awak tarik dulu. Agak-agak lah. Cantiknya biar terlebih tak apa. Jangan buat kali kedua, nanti dia jadi double line. Okay. Dah tarik. Dah ada garisan bentangan. Sama ada di bawah ini, ataupun di atas ini, ataupun di tengah ini, tak ada masalah. Kat mana-mana pun boleh. Okay. Janji awak faham apa fungsi garisan bentangan. Okey, apa fungsi dia? Kita nak tentukan berapa jarak sisi ni. Okey, daripada K ke 1 ni berapa jarak dia. Kita akan tanda di atas garisan bentangan. Okey, dah buat garisan bentangan, kita buat garisan permulaan ni. K tanda ni. Okey, kat mana? Ini dia. Kita buat ni. Kat mana nak lukis? Kat mana-mana je lah. Okey, kat mana-mana je. Ada jarak ke cikgu? Jarak daripada sini sampai sini ada ukuran ke? Ikut suka. Ikut suka. Tak boleh baca pun apa cikgu tulis. Okey, ikut suka. Awak nak dekat pun boleh, nak jauh pun boleh. Janji jawapan dalam kertas. Okey, dalam ruang kertas awak. Jangan awak, cikgu cakap ikut suka, jauh sikit lah bagi nampak cantik. Tiba-tiba jawapan sampai atas papan. Tak boleh lah. Itu nak kena padam balik kan. Ikut suka awak, terpulang pada awak. Jadi awak kena manage kertas awak tu bagi jawapan awak berada dalam kertas. Itu je. Okey. Bila kita dah ada K ni, garisan K ni dah ada. Okey, garisan K ni dah ada. Okey, apa seterusnya kita buat? Okey, kita ukur jarak daripada K ke 1. Macam mana nak ukur? Guna jangka lukis. Okey, guna jangka lukis. Jarumnya dekat K, pensilnya dekat nombor 1. Kalau terbalik boleh tak? Boleh, tak ada masalah terbalik pun. Tak ada masalah, tak salah pun. Janji jaraknya sama. Okey. Jangan jarum kat 2, pensilnya dekat K. Itu salah lah. Kan? Jadi kita ambil jarak 1 ke K. Pindah ke sini. Tanda di sini. Letak jarum dekat K sini. Pensil dekat 1, tanda. Buat lengkung sikit. Lengkung tu garisan binaan. Jangan garisan objek. Okey. Guna garisan binaan. Okey. Kemudian daripada 1 ke 2, kalau kata ukuran ni sekata tak ada masalah. Kita tak payah, tak perlulah ukur ke semua. Jadi nak make sure macam mana sama, awak tandalah, ukurlah dulu semua ni. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5K ni sama tak? Kalau kata sama, sekali ukur je lah lepas tu. Sekali ukur sini terus tanda sini 1, 2, 3, 4, 5K. Okey, dah dapat dah dia punya jarak dia daripada K sampai K tanda. Okey. Dah dapat itu, awak gariskan guna set square dan juga T square. Awak
tarik naik ke atas. Daripada K ni naik atas, 1 ni naik atas, 2 naik atas, 3 naik atas, 4 naik atas, 5 naik atas, K naik atas. Okey. Kemudian awak tarik pula daripada sini. Persilangan ini. Okey, garis ini, garis unjuran ini, okey, garis unjuran ini apa ni, merah ni. Cikgu bulat dia punya melentang dia ni. Okey, garis unjuran ini kalau awak rasa tak perlu lukis, awak tak payah lukis. Okey, kalau awak rasa tak perlulah. Kalau dia tak membantu apa-apa, tak lukis, tak garis pun tak apa. Okey, sebab awak tahu daripada sini satu, inilah titik satu dia. Tak ada masalah. Okey, kalau awak nak lukis pun boleh. Ambil masa kat situ kan. Okey. Jadi sekarang kita dah ada satu di sini. Okey, K sampai K. K kita akan tarik. Okey. Tarik guna T square sampai ujung. Okey, kat mana K? K dengan K. Sini K tanda. Satu lagi K dengan K tanda. Okey, 2 dah. Kemudian 1 dan 5. Garis 1 dengan 5 sampai ujung. Okey, ini kalau awak garis lebih ni pun dah. Okay. Kemudian tanda. Ini nombor 1 dengan nombor 5. Mana 1 dengan 5? 1, 1. 5, 5. Mana sini 5, sini 5. Sini 1, sini 1. Kena pastikan betul. Okey. Dia mesti koordinat yang sama. 1, 1, 5, 5. Boleh? Jangan awak nak buat 2. Awak ambil ini 1, awak tanda sini. 1 dengan 2. Salah lah kan. Dia mesti 1 dengan 1, 5 dengan 5. Dia kena ingat benda tu. Okey. Sebab tu kita labelkan benda yang sama kita akan lukis. Yang atas 2 dan 4. Jadi 2 kat mana? 2. Okey, 2 kat sini. Okey, tanda 2. Lepas tu 4. 4 kat mana? 4 kat sini. Tak ada 4. Okey. Sebab apa kita boleh garis sekali garis je? Sebab dia sama. Dia berada pada titik yang sama. Nampak? Daripada atas 4, 2 berada pada titik yang sama. Jadi kita hanya sekali satu garisan sahaja. Okey, atas ni 3 garis pergi. 3 kat sini, 3 kat sini, tanda. Dah dapat cantum. Okey, kena guna flexible curve ke? Okey. Kena tengok soalan. Guna flexible curve ke, tak guna flexible curve ke, guna pembaris ke, kena tengok soalan. Kalau soalan macam ni, soalan berbentuk silinder. Soalan bersegi, bukan bulatan. Bila bukan bulatan, kita guna pembaris. Tapi kalau soalannya kon, soalannya silinder, kena guna French curve atau flexible curve. Itu kena ingat. Okay, itu kena tahu. Okay, boleh faham yang tu? Jangan salah. Okay, sebab dalam buku teks ni ada kaedah yang salah. Nanti cikgu bagi tahu kaedah yang mana salah. Okay, penulis buku buat salah. Okay, kalau siapa yang dengar video yang cikgu share tu daripada cikgu Mastur tu, dia ada bagi tahu. Okay, muka surat berapa. Ada kaedah yang salah. Belum sampai lagi. Nanti sampai cikgu bagi tahu. Okey. Boleh ya? Jadi awak kena ingat. Kalau benda tu soalannya, garisannya adalah garisan garis lurus, awak kena garis guna pembaris. Kalau garisan yang kita lukis itu lengkungan ataupun bulatan ataupun potongan melengkung yang melibatkan lengkung lah semuanya, mesti guna French curve atau flexible curve. Itu paling penting. Okey, boleh? Ada soalan? Dia cantum-cantum benda pembaris saja. Awak ambil pembaris, tarik je. K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke K. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh faham? Cikgu, Yes. kalau label Macam mana? Ulang balik. Tak kalau dengar. label baru dia punya lukisan akan jadi senang lah.
Awak cakap bagi clear sikit, dekat dengan mic sikit. Cikgu tak jelas. Kalau label baru dia akan senang ke? Ya. Soalan untuk pengorakan ni memang awak kena label. Kalau awak tak label memang awak tak boleh lukis. Memang kena label. Tapi tak tahulah kalau awak memang boleh lukis tanpa label, hebatlah. Kalau cikgu pun memang cikgu akan label. Sebab kita macam soalan macam ni sekarang ni tak ada masalah sebab dia senang, simple. Dia simple. Macam kalau soalan yang cikgu tunjuk tadi. Soalan yang cikgu tunjuk tadi ada potong sana, potong sini. Jadi tempat pemotongan tu awak kena label semuanya. Bucu-bucu dia awak kena label. Itu yang cikgu cakap tadi, ada bucu kita guna nombor, ada bucu yang kita guna huruf. Kan? Jadi benda tu terpulang pada awak boleh manage sendiri. Nak letak huruf ke, nak letak nombor ke, nak gabung dua-dua ke, nak letak salah satu ke, huruf saja ke, nombor saja ke, tak ada masalah. Okay, label ni hanya sebagai panduan untuk awak. Okay, dia tak ada markah. Kalau awak tak label pun tak ada markah pun, awak label pun tak ada markah pun. Dia hanya cek jawapan awak. Okey, betul tak betul? Jarak ni betul tak betul? Kaedahnya betul tak betul? Dan kalau silinder, kena guna kaedah jejais, jejari pula, selari. Kalau piramid, kaedah jejari. Itu first kali yang akan dia tengok. Kaedah betul, dapat 1 markah. Kaedah, kalau salah kaedah, kosong markah, yang lain semua kosong. Jadi awak dapat 0 lah markah untuk soalan tersebut. Daripada 15, awak dapat 0/15. Jadi kena berhati-hati dalam menentukan kaedah yang awak nak gunakan. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada? Yang lain? Okey, tak ada. Kita stop dulu di sini. Jumpa lagi minggu depan.